Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, selamat malam. Ada yang dah tidur ke? Kalau yang dah tidur tu bangun-bangunlah. Okay. Nah, welcome to Sembang Seram bersama Mak Chu Blog. Okay, girl all. Okay. Malam ni ada Mak Chu akan cerita kisah shopping mall yang berada di Johor Bahru. Iaitu siapa pernah dengar cerita ke shopping mall Kenian Chetty? Okey, sebut saja Kenian Chetty. Kalau orang Johor Bahru pasti diorang dah tahulah story ni kan. So dia ni terbengkalai pada tahun 1998 lah. Tapi sekarang ni tempatnya dah cantik, dah ramai pengunjung, tak perlu dikhuatiri lah, tak perlu takut lagi lah. Benda-benda mistik tu dah tak ada dah okey, dah aman dah. Okey, apa kata sebelum korang mendengar cerita aku ni terlebih dahulu, okey, jangan lupa di like, subscribe, share. Kalau rasa cerita aku ni best, share lah kat kawan-kawan korang kan, supaya diorang boleh sama-sama mendengar atau berkongsi kan dengan aku. Komen dan tak tinggal juga picit bel yang tepi tu bunyi cang macam gitu. Picit, jangan terpicit, supaya kalau aku update video baru korang tak ketinggalan. Okey, jangan risau guys, gratis semuanya, tak perlu bayar, jangan risau. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, okey, aku akan ceritakanlah kisah ni seorang gadis lah. Okey, aku cerita terus lah ya, sebab cerita dia ni agak panjang. Jadi aku ceritakan kisah dia. Okey, kita ambil lah nama samaran kat dia ni, sebab dia seorang wanita, so kita ambil nama dia Wati lah. Okey, jam menunjukkan tepat jam 12 malam. Dalam kepenatan, aku menghidupkan enjin kereta dan memandu pulang ke rumah. Kebiasaan aku akan pulang lebih awal, memandangkan 2 hari lagi aku akan bercuti. Aku terpaksa menyiapkan segala kerja-kerja yang menimbun di pejabat. Bekerja sebagai seorang koordinator program latihan kemahiran ini agak mendesak apabila menghampiri persiapan peperiksaan pelatih. Banyak ketah-ketah kerja perlu disiapkan. Pernah juga aku kesorangan di pejabat menyiapkan dokumentasi sehingga jam 3 pagi. Disebabkan mata semakin lesu ketika itu, aku terpaksa meninggalkan saki-baki kerja pejabat aku kerana pada waktu itu tiada siapa yang turut sama di pejabat. Aku tidak berani stay lama-lama keseorangan di pejabat. Semenjak mendengar staf diganggu makhluk ni, perkara tersebut membuatkan aku seram, sejuk, akan tetapi sengaja buat gagah. So kat sini kalau kita tak nak cakap benda tu, kita cakap lah macam gitu, ayat baru dapat gitu. Okey. Pada kebiasaan cuti sebegini, aku akan pulang melawat adik-beradik serta sanak saudara yang duduk berjauhan daripada aku. Maklumlah, hanya mereka saja yang aku ada kerana aku telah kematian kedua ibu bapa 10 tahun yang lalu. Cuti kali ini aku bercadang untuk melawat kakak sulung yang berada di Kota Tinggi, Johor Bahru. Sudah lama juga tidak berjumpa dengannya. Terasa rindu untuk jumpa dengan adik-beradik yang lain sejak sekian lama terpisah kerana desakan hidup. Mereka juga bercadang untuk berkumpul di rumah Kak Long. Jadi lengkaplah pertemuan kami sekeluarga, lantas mengubat rindu yang lama terpendam. Aku memandu pulang ke rumah keseorangan. Jarak dari rumah aku ke pejabat taklah sejauh mana, hanya mengambil masa 20 minit pemanduannya. Rumah aku terletak di Bukit Beruntung dan tempat bekerja pula di Bandar Rawang. Dalam perjalanan pulang hanya kegelapan malam dan lampu-lampu samar
beberapa kenderaan yang menemani sepanjang perjalanan pulang. Dikelilingi pula dengan pokok-pokok besar kiri dan kanan jalan yang menggerunkan serta malam yang dingin menyebabkan meremang bulu roma dibuatnya. Aku perasan dari pejabat sehingga berjalan ke rumah terasa kenderaan yang dipandu agak berat. Kebetulan jalan dilalui pula sunyi dan kurang kenderaan. Melalui memandangkan sudah 12 pagi ke atas, tercetus di benak fikiran mungkinkah ada yang menumpang. Aku berhenti seketika di bahu jalan untuk memasang CD surah Al-Quran. Aku sambung semula perjalanan pulang dan baru aku tersedar. Rupa-rupanya aku terlupa lepaskan brek tangan. Adalah rasa berat ejek kereta. Sukun goreng betul lah aku ni. Ingatkan ada benda menumpang. Setelah tiba di rumah kira-kira jam 12.20 tengah malam, aku terus mandi dan kemudian tidur kerana terlalu letih. Keesokan harinya, aku pergi kerja seperti biasa untuk siapkan saki-baki kerja pejabat yang masih belum selesai. Nasib baik, kerja-kerja yang tertinggal dapat aku siapkan dengan cepat. Aku pulang yang sedikit awal, iaitu sekitar jam 6 petang. Setiba di rumah, aku bersiap-siap dengan pakaian, keperluan dan lain-lain lagi. Segala isi rumah habis aku kemas. Kemudian aku tidur sekejap sebab akan memandu pada malam nanti. Pada jam 8 malam, aku memulakan perjalanan ke destinasi yang ingin aku tuju, iaitu ke rumah Kakak Long di Johor Bahru. Ini merupakan kali pertama aku menjejaki kaki ke Johor Bahru kerana sebelum ini Kak Long berkhidmat sebagai guru di Melaka. Selepas dia berkahwin, dia transfer ke sana. Perjalanan dari Rawang ke Johor Bahru mengambil masa kira-kira 6 jam semasa aku tolak dari Rawang jam 8 malam. Bermakna anggaran masa ketibaan aku di sana adalah lebih kurang jam 1 pagi. Aku jenis yang pemandu seorang yang berhemah, bukan yang rider gila-gila lah. Gelak. Sepanjang perjalanan aku singgah sebentar di R&R Pagar untuk isi minyak pada jam 11.30 malam, solat dan rehat sebentar. Selepas itu aku meneruskan perjalanan menuju ke Kota Tinggi. Dalam perjalanan ke Kota Tinggi, aku melalui Pekan Tampoi. Ketika itu kelihatan sebuah mall yang boleh tahan besar bernama Kemian Chetty. Pada waktu itu sekitar jam 12 malam. Lampu pasaraya ini terang menerang dan terpampang banner perasmian pembukaan. Agak mengejutkanlah kerana pasaraya ini sangat besar dan boleh challenge dengan Mac Valley lah ketika itu. Aku kagum kerana walaupun waktu menunjukkan 12.30 malam, pengguna tidak putus-putus datang. Dahsyat juga orang JB kalau dapat bershopping Dengan lampu yang bersinar terang menerang serta kelihatan ramai yang mengurumuni pasaraya itu seperti memanggil-manggil aku untuk pergi membeli belah di situ. Di dalam pasaraya tersebut, barang-barang yang dijual dengan harga yang murah dan berpatutan. Melihatkan harga barang yang murah di situ, aku kegirangan di dalam hati terdetik. Kak Rawang mana dapat harga macam ni? Baik aku beli dululah. Di samping itu juga berminat untuk membelikan hadiah untuk ahli-ahli keluarga aku serta saudara mara di sana. Banyak juga barang-barang yang aku beli. Boleh dikatakan penuh kereta jugalah dibuatnya kan. Aku ni shopping sakan kerana esok-esok tak mungkin dapat harga yang sama kan. Dekat RM1,000 jugalah aku berbelanja di sana. Gila kan aku. Disebabkan aku terasa lapar, aku sempatlah menikmati ayam penyet di food court mall tersebut. Sedap gila Memang nanti boleh recommend kat kawan-kawan aku. Cuma aku jadi kesal lah sebab start jual ayam penyet tu muka masa mencuka. Pandang aku macam tak puas hati je. Yang dia tahu bisu kot agaknya. Tak reti nak cakap. Nasib baik ayam penyet dia sedap. Tiba-tiba dalam kesesakan orang ramai membeli belah, telefon bimbitku berbunyi. Rupa-rupanya Kak Long aku menelefon aku dan bertanya, ada kat mana? Lantas aku membalas, aku ada kat Kemian Chetty ni, tengah beli barang-barang sikit. Ha? Kemian Chetty? Beli barang?
Kak Long menjawab dengan nada kehairanan. Yelah, Kak Kenyang cerita lah ni. InsyaAllah nanti aku sampailah. Kau jangan risaulah. Cepat-cepat sikit. Jangan lama sangat. Dah jam berapa sekarang ni? Kak Long seperti mendesak aku. Perbualan aku dengan Kak Long yang sangat sekejap penuh dengan tanda tanya. Setelah selesai beli belah, aku meneruskan perjalanan ke Kota Tinggi. Hampir penuh juga bonet kereta aku dengan barang-barang. Dalam jam 4 pagi aku tiba di sana. Kak Long saja yang menyambut aku, yang memandangkan yang lain sudah ke alam mimpi. Kerana terlalu letih, aku tinggalkan barang-barang yang dibeli di dalam bonet. Esoklah, jawab aku. Keesokan pagi, aku mengajukan pertanyaan kepada kakak aku. Long, kenapa malam semalam cara kau cakap macam mendesak suruh balik cepat-cepat? Kenapa Kak Long mendiam seribu bahasa seolah orang merahsiakan sesuatu. Aku cuba mengulangi pertanyaan dan akhirnya Kak Long membalas. Sebenarnya, kalau kau nak tahu, kemian cerita yang kau shopping semalam tu tak wujud pun. Apa? Deng. Oh, menambah pula aku Aku bertambah kehairanan. Tak, memang ramai semalam. Tempat tu punyalah terang menderang. Takkanlah aku ni rabun kot. Diorang pun buat perasmian pembukaan. Aku cuba menjelaskan. Kalau kau nak tahu, tempat tu sebenarnya bangunan terbengkalai. Dah 10 tahun bangunan itu terbiar. Lagipun memang dah ramai orang terkena macam kau, jawab Kak Long. Habis duit yang aku guna, barang-barang yang aku beli semalam. Aku kehairanan dan masih cuba berfikir logik. Kau beli apa? Kata Kak Long aku. Aku tanpa teragak-ragak terus mengambil kunci kereta dan membuka bonet kereta. Alangkah terkejutnya aku. Pang. Terkejutnya aku kerana mendapati bonet kereta aku dipenuhi dengan daun-daun kering dan ranting pokok. Kak Long seperti sudah menduga dan tidak terkejut kerana perkara tersebut bukanlah kali pertama terjadi kepada sesiapa kali pertama yang datang ke Johor Bahru. Tetapi aku tidak puas hati. Aku terus menghidupkan enjin dan memandu semula ke pasaraya tersebut. Setibanya di sana, apa yang aku lihat hanyalah sebuah bangunan yang terbiar dan penuh dengan semak samun serta sampah yang bersepah. Aku cuba memasuki bangunan terbengkalai usang tersebut sambil membayangkan kembali keadaan pasaraya yang meriah malam tadi. Semakin lama aku menampak, semakin itu juga aku berasa tidak kena dan bertambah seram. Pelbagai soalan. Apa yang aku nampak semalam, Bukankah ramai orang semalam? Apa yang aku makan semalam? Bisik Wati dalam hati dia. Tekak aku tiba-tiba berasa loya dan terus muntah. Aku muntahkan cecair kuning yang sangat busuk macam bau bangkai. Masya Allah. Dalam sebatian muntah itu, aku dapat melihat jelas cacing tanah yang tidak hancur. Cuba kau orang bayangkan. Cacing tanah keluar daripada mulut. Macam mana tu? Apa kita nak ni? Aduh. Tanpa berfikir panjang, cepat-cepat aku buka langkah untuk meninggalkan bangunan tersebut dalam keadaan perut yang teramat sakit sehingga mata berair sebab muntah. Dalam perjalanan keluar, aku ternampak wang yang aku belanjakan semalam bertaburan di atas lantai. Sepatah sekilat aku sambar wang tersebut, lantas lari menuju kereta untuk pulang ke rumah kakakku. Okey. Sempat lagi dia mengutip duit dia. Mujur dia dapat balik duit dia. Kalau lah dia tak dapat jumpa duit dia tu macam mana? Aduh. Okey, dalam perjalanan pulang ke rumah kakak aku, kejadian aneh tersebut terus-menerus bermain di benak fikiran sehingga aku trauma, sehingga hari aku masih tak dapat, sehingga sehari daripada itu tak dapat melupakan tragedi yang menimpa diri. Sukar untuk dihadap dengan logik akal. Hingga istighfar dan doa aku panjangkan kerana tidak menyangka perkara sedemikian rupa akan terjadi. Sesungguhnya perkara misteri yang telah terjadi pada aku tersangatlah jahat permainannya. Tak mungkin aku lupakan sehingga kini. Itu ceritanya. Okey. Kalau kita bercakap pasal ni, ini bukan dia seorang lah.
banyak lagi lah. Ada yang satu cerita tu kisah daripada Singapura pun ada pernah kena. So dia biasanya luar daripada area Johor Bahru. So orang yang tak pernah datang Johor Bahru, dia akan orang kata buat undangan special lah. Okay, bukan senang kan kita nak masuk kat dunia ni, betul tak? Aduh ya, okay lah you all. Itulah ceritanya, iaitu shopping mall Kemenyan City. Tapi sekarang jangan takut-takut lagi. Sekarang ni dia dah tukar nama dah. Tak silapnya Prada Mall ke, macam tu lah. Tapi aku sendiri pun belum pernah pergi lagi. InsyaAllah lah kalau aku balik sana mungkin aku nak pergilah juga tengok kan. Okay you all. Okay, so setakat sampai di sini dulu. Ni adalah episod yang ke-18 kan. Okay, pada subscriber aku yang mana yang ada cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik tu, kalau korang nak kongsi dengan aku pun boleh, ataupun kirim aja lewat aku punya email, iaitu makcu18@gmail.com. Kirim kat aku, ataupun dekat komen tu pun boleh juga. Nanti boleh aku bagikan aku punya personal ke apa ke kan. Okay you all, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Mak Cu. Okay, kita jumpa next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Hati-hati, ada yang memerhati. Okay, bye.